Anda sebut bila anda pergi ke Spain dengan jemaah tu, pergi ke Granada, pergi ke Cordoba dan pergi ke Sevilla dan sebagainya, dua tiga tempat ni, anda tengok nak sebutnya orang barat ni kenal macam mana hidup bersih, macam mana hidup dalam keadaan yang dia ketamadunan, keagungan dan sebagainya. Siapa yang ajar? Orang Islam yang datang ajar. Kalau tidak orang Islam datang ajar, dunia ni dah lama rosak. Dunia dah rosak dah. Zaman kemenangan Islam di Andalusia itu, kemenangan di Spain itu sendiri, masuk tu, waktu tu zaman gelap dia panggil. Zaman hidup orang Rom, dia kerja dia dalam keadaan yang pegang, bunuh orang, berebut harta, berebut kuasa dan sebagainya. Lalu Islam datang. Bila Islam datang? 78 tahun lepas pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam ni mula jaga ajar macam mana nak buat ketamadunan. Akhirnya kita tunjukkan bukti hebatnya kejuruteraan Islam, kehebatan seni budaya Islam. Para hadirin sekalian pergi ke Spain tu, pergi ke Granada, tengok ada istana Al-Hamra dia panggil. Hamra tu, di Al-Hamra tu sendirinya kita boleh tengok macam mana hebatnya seni bina dalam tu, terukir nama Allah sebanyak 2 juta tulisan nama Allah. Al-Hamra tu sendiri, dalam Al-Hamra tu ni nak sebutnya seni bina tu cukup kagum. Barat tak pernah terfikir kehebatan Islam sebegitu sekali. Sekarang ni Al-Hamra tu menjadi bahan keuntungan pada negara Spain itu sendiri, yang disebut dengan mereka ni jadi kaya dengan Al-Hamra. Kenapa kaya? Orang datang nak masuk, nak tengok ni tulisan la ghaliba illallah, tulisan tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali Allah, yang tak boleh dikalahkan. Nak sebutnya kuasa yang hebat atas dunia ni siapa? Allah. La ghaliba illallah. Tulisan tu saja ada lebih kurang 7,000 tulisan dalam istana itu sendiri. Lepas tu tengok ke atas ni, kalau kita dongak ke atas tu, ada satu ruang tu, tujuh lapisan warna yang indah. Susun ambil gambar, kita ambil gambar tu baru kita nampak ada, kita kira ada 7 lapisan, 7 petala langit, 7 petala bumi. Hebatnya reka bina cantikan, sehingga kan kalau nak masuk di Hamra tu, anda diberitahu susahnya nak masuk dalam Hamra ni. Kita datang hari ni, beli tiket hari ni, 6 bulan akan datang baru boleh masuk. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana dia jaga kawalan. Nak masuk di tempat itu 400 orang. Income kepada kerajaan Spain ini daripada Al-Hamra tu saja sebanyak lebih kurang 270 juta euro. Euro tu sendiri setiap tahun. Nak sebutnya gambaran besarnya nilai yang dapat. Jual tiket je. Tiket itu bangunan siapa? Bangunan orang Islam. Tapi oleh kerana orang Islam ni, bila peringkat awan, mereka boleh tawan Andalusia masuk melalui Selat Gibraltar. Selat Gibraltar tu nak masuk tu, kami naik kapal ni pun berdebar. Ada yang muntah-muntah naik kapal. Nak kapal tu tinggi, kapal kargo. Naik itu besar dah, tapi gelombang air tu sampai mengecik sampai tingkat 4. Nak sebutnya gelombang dah. Muntah-muntah jemaah. Ada yang jemaah muntah. Ada anda tak larat sangat tidur tu. Nak tengok tempat pertemuan di antara laut tu. Asalnya nak tengok pertemuan yang dalam Al-Quran Karim, barajal bahrain yaltaqiyan, tempat pertemuan 2 laut tu. Diberitahu demikian. Tapi bila lalu tak sempat, tak boleh nak tengok kerana gelombang kuat sangat. Orang Islam boleh seberangi Selat Gibraltar tersebut. Buka kota Spain, buka kota yang Andalusia ini sendiri. Bila berjaya buka kota Andalusia, ajar pada penduduk-penduduk di Andalusia ini macam mana nak hidup dengan keadaan yang sempurna. Islam datang 800 tahun. Islam membuka yang disebut dengan Al-Hamra di Granada. Kemudian pergi ke Cordoba. Di Cordoba ni, kita sampai di Cordoba tu tengok Allah, takjub kita, kagum kita. Masjid yang dibina tersebut cantik, sekarang berubah menjadi gereja terus.
dijadikan gereja. Tempat kita nak masuk ni pakai kopiah pun tak boleh. Ada jemaah yang pakai kopiah diminta tanggal. Kalau nak masuk juga tanggal. Anda pakai juga, pakai letak kopiah, kemudian ada lamban naik. Senang kita. Dia tengok ada lamban naik tu boleh masuk tu. Tapi nak sebutnya gambaran, bila nak gambarkan tentang hebatnya keagungan, seni bina cantik. Islam bina kawasan tu. Masjid tu boleh memuat di antara masjid yang terbesar lepas pada Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Ni masjid di Cordoba ni di antara masjid-masjid yang terbesar sebelum daripada ni. Sejarah Islam. Tapi sekarang bila umat Islam mula minta bantuan dengan orang bukan Islam, bila lepas 800 tahun tu berebut kuasa, berebut nak pada pegang kuasa, berebut adik-beradik, berebut nak pegang kuasa ni, akhirnya jatuh. Bila nak jatuh tu sebenarnya hanya dulu pandangan ulama. Macam mana? Ulama-ulama kata minta pertolongan dengan Morocco di sebelah je, negara kepada Spain, Andalusia, minta dengan Murabitun, tentera Murabitun ni ahli sufi, orang yang soleh. Katanya mereka, kalau diberi, kita minta pertolongan nanti, kemudian menang, yang bantu kita ni orang Islam ni, bantu kita menang, akhirnya mereka pegang kuasa pula, kita hilang kuasa di situ. Habis tu lebih baik kita minta pertolongan dengan orang bukan Islam ni semua. Minta pertolongan dengan orang bukan Islam. Katanya ulama tegur ni, kita minta pertolongan dengan orang Islam, akhirnya mereka berkuasa, paling tidak kita akan menjadi pengembala unta saja. Kita kalau jatuh dengan orang Islam, kita akan jadi pengembala unta. Tapi kalau sekiranya kita ni dah minta pertolongan dengan orang bukan Islam, bila jatuh kita akan menjadi pengembala babi pula lepas pada ini. Mana kita nak? Alim ulama sebut demikian. Tapi oleh kerana tak percaya pada orang Islam, percaya kepada orang bukan Islam, minta pertolongan dengan Fernandik. Fernandik ni, isteri dia siapa dia? Isabella tu isteri dia. Dua orang ni merancang. Tak apa, kita buat perancangan, kita bincang, kita buat perjanjian. Bila buat perjanjian saja, buat perjanjian dengan orang Islam, tak apa, bagi je kuasa pada kami, kami ni orang baik, kami ni orang baik, dan kami akan tunai tanggungjawab kami. Bagi kuasa tanpa pertumpahan darah 800 tahun bagi pada Fernandik dengan isteri dia Isabella tadi. Mula dia buang segala perjanjian dengan orang Islam ini, lalu dia tawarkan 3 je kedudukan untuk orang Islam. Apa dia? Yang pertama, keluar daripada bumi Andalusia, keluar. Yang kedua, murtad, jadi orang Kristian. Yang ketiga, dia kata apa dia? Yang ketiga, dia kata sama ada kamu bersedia untuk mati dibunuh. 3 ni je pilihan. Lalu orang Islam ramai dibunuh dalam peristiwa itu, mati orang Islam. Kemudian yang keluar, kemudian yang murtad, sampai kemudian payah nak dibangkitkan balik kerajaan Andalus itu sendiri. Ni nak sebut ni, orang ni lah yang datang jajah negara kita, Portugis dahulu. Portugis ni lah yang datang ke negara kita. Negara kita ni negara yang hebat. Dalam sejarah Islam, di antara negara yang hebat, Malaysia ni, kerana Portugis datang jajah kita. Kemudian jajah pula bukannya 100-200 tahun, ratusan tahun. 1511 datang. 1511. Alif ulama lawan. Datuk Bahaman, Mak Kilau, kemudian ramai lagi nama-nama yang tidak disebut, yang tak boleh disebut kerana dipadamkan oleh sejarah. Timbul orang lain yang merdekakan negara kita. Kita tengok demikian. Dia bukan merdeka pun, nak sebutnya gambaran bagaimana sejarah Islam ni hebat. Dalam dunia ni, ulama-ulama sebut dalam sejarah ni, selain daripada yang kita sebut hebatnya Andalusia, hebatnya negara, di antara negara yang hebat, Malaysia ni negara yang hebat dengan sejarah. Kerana kita melalui proses yang lama panjang. Tapi datuk-datuk kita dahulu lawan. Namanya tidak didendam, namanya tidak disebut. Hari ni jadi semangat balik tak negara ni. Jadi darah pahlawan balik kita ni.
ingat tentang mengenai kehebatan sejarah Islam. Yang tinggal kota Formosa je tinggal. Yang lain tu sebenarnya kalau nak kira sejarah-sejarah kita, lama dah kita lawan penjajah. Lawan dah. Tapi kita akan jatuh kembali bila kita minta pertolongan dengan orang bukan Islam. Bila kita minta tolongan dan kita bagi kuasa pada orang bukan Islam, kita akan jatuh. Kita akan jatuh dan hilang kekuatan umat Islam. Kenapa kita minta pertolongan dengan bukan Islam? Bila kita tak percaya dengan Islam. Bila kita tak percaya dan tak yakin dengan Islam. Padahal masa depan hidup ni tidak ada masa depan illal Islam, kecuali Islam je. Masa depan hidup. Orang hadis sekali ingat ke bila kita masuk dalam kubur nanti selain daripada Islam boleh tolong kita? Tak. Masuk dalam kubur, liberal tak boleh tolong kita, nasionalis tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita Islam je. Islam je yang boleh tolong kita. Bila kita masuk dalam kubur kejap lagi, masuk dalam kubur, dia akan tanya terus, madinuka, apa agama kamu? Apa keyakinan dalam hidup kamu? Bila tanya saja soalan ni, kita hidup ni macam mana? Percaya tak percaya? Lepas dalam hidup ni, lepas pada hidup kita ni akan bangkit balik. Ni kebangkitan inilah yang mengawal kehebatan hidup di atas muka bumi ini sendiri. Sebab tu anda sebut, dunia ni dia boleh hidup ini, belajar hidup tenteram, aman, damai ini dengan siapa? Dengan Islam. Selain daripada Islam, tengok hancur lebur Islamfobia yang berlaku. Kita boleh tengok macam mana yang berlaku. Selain daripada Islam je, hidup hancur lebur. Yang boleh membetulkan hebatnya Islam ni, hebatnya dunia ni, bila Islam ni datang. Timbul Al-Khawarizmi, timbul Ibn Sina, Ibn Battuta, ramai lagi di kalangan Al-Razi dan sebagainya. Di antara ulama-ulama dalam bidang apa saja pun Islam yang berada di hadapan. Tapi Barat ambil, Barat jajah, orang Islam kota Baghdad jatuh, diambil ilmu, diletakkan di sana dan didampakkan Barat yang hebat. Barat ni agung, Barat ni canggih. Mereka buat demikian. Sebenarnya Islam yang mengajar pada mereka bagaimana untuk nak hidup dengan sempurna di atas muka bumi ini sendiri.